Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana malam ni bersama lagi dengan Pak Haji dalam kuliah herba yang lama lah kita berhenti. Jadi malam ini kita sambung balik lah. Jadi satu minggu insya-Allah ada 2 kali yang akan kita adakan, iaitu pada hari Isnin malam dan juga hari Rabu malam insya-Allah ya, dengan izin Allah. Jadi apa khabar semua ya yang masuk dalam kuliah kita pada malam ni. Pak Haji bersyukur sangat-sangat ya, Allah bagi kesihatan. Nikmat yang sering dilupakan orang ialah nikmat afiah dan nikmat masa ya. Afiah itu sihat wal afiah. Sihat ni ada 2. Sihat satu sihat fizik. Afiah ni maksudnya sihat yang merangkumi fizik kita dan juga kita punya emosi, kita punya mental, kita punya spiritual kita. Kadang-kadang orang itu badan fiziknya sihat tapi ternyata sekali ya mentalnya problem, ternyata sekali spiritualnya problem, ternyata sekali ya masalah emosinya problem. Itulah penyakit masyarakat yang ada pada hari ini. Hilang ketenangan dalam hidup, tak gembira dalam hidup, entah nak ke mana kita tak tahu. Rasanya nak ke gunung tak kena, nak ke laut tak kena, ya, nak pergi ke mana juga rasanya macam tak kena saja dalam hidup ni. Apa sebenarnya yang mempengaruhi kita itu? Pertama kali ialah syukur ya. Syukur itu ada 3 syukur. Yang pertama, ini mukadimah ni baru mukadimah ya. Syukur yang pertama ya syukur kita ni dijadikan Allah. Daripada tidak ada kepada ada, kita bersyukur kerana Allah telah menjadikan kita. Ya, kita asalnya tidak ada. Syukur yang pertama iaitu syukur kita diciptakan Allah. Syukur yang kedua ialah syukur Allah memberikan nikmatnya di dalam hidup kita. Macam-macam yang Allah beri pada kita. Apa lagi yang kita nak dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi kita nak dustakan? Itu syukur. Tapi satu lagi, apa dia? Yang ketiga, iaitu kita bersyukur dengan nikmat hidayah yang Allah beri kepada kita. Allah pilih kita menjadi insan-insan yang tak lupa, ya, tak lupa. Kita tak jadi orang, Abu Lais sebut dalam satu kitabnya Tanbihun Ghafilin. Orang-orang yang lupa. Mudah-mudahan kita diciptakan Allah untuk mengingati Allah. Ingat Allah pada setiap masa. Ya. Jadi oleh sebab itulah maka insya-Allah pada malam ni kita mengkaji lagi dalam dunia pengobatan penuh dengan rahsia ayatul Rahman, tanda-tanda kebesaran Allah di atas muka bumi ini. Jadi pada malam ni Pak nak cerita pasal bunga. Bunga ya, kelopak bunga. Mari kita perhatikan sedikit pasal bunga. Bahawa kita pertama sekali bila kita melihat pada alam ini, kita kena lihat bahawa alam ini adalah merupakan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat kejadian. Ya, kita ada ayat daripada ayat Al-Quran, kita ada ayat-ayat kejadian. Ayat kejadian inilah kita lihat membawakan kita untuk kita mengingati Allah. Orang yang mengingati Allah, ingat Allah. Sambil berdiri, duduk dan berbaring. Mereka melihat penciptaan Allah, mereka berkata, sesungguhnya Maha Suci Allah, kau tak ciptakan ini sia-sia, jauhilah aku daripada neraka Jahannam. Jadi oleh sebab itu, maka pada kita itu kita lihat, ya, jadi kita lihat bagaimana kita memerhati. Dalam ilmu pengobatan herba ini, pertama sekali kita kena menghalusi hati. Menghalusi mata pandang. Menghalusi pada kejadian Allah. Baik, kita mula dalam pengembaraan kita untuk menghalusi. Kenapa Allah jadikan bunga ini berbentuk seperti telinga? Bunga apa pun, seperti telinga. Supaya dia menjadi salah satu untuk memerangkap bunyi. Bunyi apa yang ada di atas muka bumi ini? Banyak bunyi-bunyi yang ada yang ditangkap.
kita tengok bagaimana kita membuat pengobatan, ya. Pak Haji beri contoh pengobatan. Katalah Pak Haji ambil satu ni, ada air, lalu Pak Haji baca suratul Fatihah. Dan kita tahu bahawa ayat suci Al-Quran itu adalah syifa, penawar. Tetapi macam mana kita nak buktikan di sudut sains? Oh, tak boleh bukti sudut sains. Tidak semestinya sains boleh bukti kata itu adalah benar. Ada yang sains tak boleh bukti. Salah satunya bunyi. Yang mana kita boleh tengok begini, ketika seorang itu dia baca suratul Fatihah, gelombang dia ditangkap di dalam air tersebut. Ya, jadi oleh sebab itu maka gelombang daripada kita membaca suratul Fatihah itu dalam bentuk frekuensi itu menjadi salah satu daripada ubat. Jadi ubat ini boleh jadi dalam bentuk nutrisi, boleh jadi dalam bentuk kalsium, magnesium, mineral, boleh jadi dalam bentuk vitamin, vitamin C, vitamin E. Tetapi tak ramai orang mengkaji bahawa ubat ia juga boleh ada dalam bentuk frekuensi, gelombang. Jadi oleh sebab itu maka kita kena mengembara untuk melihat apakah bukti-bukti di alam lain yang membuktikan gelombang itu salah satu daripada pengobatan. Al-Quran. Bacaan Al-Quran itu adalah gelombang. Ya, bagaimana orang membaca Al-Quran dengan qiraat yang tertentu, lalu orang baca Quran dengan bertaranum, bagaimana Al-Quran itu boleh membuatkan jiwa kita menjadi tenang. Ya, dengan kita tidak menidakkan, ya, dan kita tak menidakkan Al-Quran itu sebagai mukjizat. Baca. Tetapi Pak Haji nak bawa kita lihat di sudut sainsnya. Dan Pak Haji sebut awal, tak semestinya sains ini Al-Quran itu tetap benar walaupun sains tidak boleh menunjukkan bukti. Kita beriman secara keseluruhannya. Tetapi mari kita melihat sedikit, kita keluar sedikit untuk mencari satu kelebihan. Satu hikmah yang Allah buat iaitu gelombang. Gelombang itu ada pada mana? Pada bunga. Bunga itu menangkap bunyi deru angin. Bunga itu menangkap gelombang daripada gelombang malam. Frekuensi malam yang dikeluarkan oleh bumi, medan elektromagnetik. Bunga juga menangkap bunyi daripada air hujan. Bunga juga menangkap daripada panasnya matahari. Jadi dalam peredaran bulan siang dan malam ini dia saling melengkapi. Malam dilengkapi dengan siang, siang dilengkapi dengan malam. Ya, jadi di sinilah maka selalunya kita sebut malam lawannya siang. Itu lelaki lawannya perempuan. Di situ ada kesalahannya. Harus dikoreksi di situ. Bahawa bukan malam itu lawannya siang. Tetapi malam itu pelengkap kepada siang. Lelaki itu pelengkap kepada wanita. Wanita melengkapi lelaki. Jadi kerana apa? Kerana di antara kejadian dan kejadian itu tidak ada pernah berlakunya pergeseran di antara dua kepentingan. Kepentingan siang kah? Kepentingan malam kah? Semuanya tertata di dalam satu tata cara yang sangat indah yang Allah buat yang kita tak faham. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Sangat halus. Ya, yang mana perhitungannya itu dibuat dengan sangat komplit. Dan oleh sebab itulah maka kita belajar, ya. Barang siapa yang mengenal Allah, tegah dan suruhnya, tiada ia menyalah. Barang siapa yang mengenal diri, tahulah dia Tuhan yang bahari. Jadi lautan ilmu, lautan hikmah, lautan yang kita tak boleh menjangkanya. Tetapi kita kena beriman. Bukan semestinya kekurangan itu adalah merupakan azab. Bukan. Allah tak bagi kita mendengar semua hal. Itu ada kelebihan. Kalaulah manusia itu boleh dengar semua hal, lari manusia takut bila lalu di kawasan kuburan. Allah tak berikan kita boleh melihat pada waktu malam. Itu adalah kelebihan, bukan kekurangan. Kerana Allah nak jadikan waktu malam itu waktu istirahatmu. Waktu untuk tubuh badan melakukan self-healing. Baik, nah,
Kalau begitu bertolak daripada semua yang ada di alam ini, maka pada malam ini kita bicara tentang bunga. Bunga. Ya. Jadi oleh sebab itu daripada bunga itu kita boleh ambil air bunga. Biasanya orang buat distill water. Air bunga, bunga itu diuapkan. Dia ambil kompol uap itu, maka itu disebut air bunga. Satu lagi, kita ambil daripada bunga ialah madu lebah. Madu lebah, kita tak ambil terus daripada bunga. Tetapi lebah yang mengambil kelebihan bunga tersebut, lalu diproses. Seperti mana yang telah Pak Haji sebutkan, dengan getaran. Jadi oleh sebab itu, maka kita lihat dekat sini, bahawa lebah telah pergi mengambil manisan daripada bunga, kemudian dibawa ke sarang, kemudian menggetarkannya dengan kalimah hu. Maka berubahlah daripada manisan itu menjadi apa? Menjadi madu. Mari kita renung sebentar. Di mana ada beberapa cara penurunan wahyu. Ketika Allah menurunkan Al-Quran melalui perantaraan Jibril, lalu turun wahyu itu dalam berbagai bentuk. Satu bentuknya ialah bunyi lebah. Bunyi lebah. Nabi SAW kalau duduk di atas seekor binatang tunggangan, akan terduduk binatang tunggangan itu kerana terlalu beratnya untuk menerima wahyu tersebut. Berkeringat wajah Rasulullah SAW yang mulia itu. Jadi nak tunjukkan salah satu bunyi ketika turunnya wahyu itu ialah bunyi lebah. Baik. Jika begitu, maka di sini terdapat beberapa himpunan hikmah. Hikmah ni ialah apa yang dapat kita pelajari daripada apa yang berlaku pada alam ini. Bahawa bunga itu boleh kita ambil airnya terus. Bunga itu kita boleh ambil melalui perantaraan seekor haiwan ciptaan Allah yang bernama lebah. Itu yang kedua. Kemudian seterusnya kita juga boleh mengambil bunga itu apabila dia sudah bertukar menjadi buah. Bunga telah tukar jadi buah, kita ambil daripada buah. Lihat ya, disebut ada tiga jalan. Pertama, bunga ambil airnya, distill water. Yang kedua, bunga yang kita ambilnya itu bunga melalui madu lebah. Yang ketiga, bunga kelebihannya yang kita ambil dalam bentuk buah. Apabila dia sudah jadi buah. Jadi di sini ni asalnya adalah bunga. Asalnya ialah satu kelopak yang memerangkap semua bunyi yang ada pada alam ini. Bunyi malam, bunyi siang, bunyi orang bercakap, bunyi kepak lebah yang menghampirinya, dan apa juga bunyi yang ada dekat situ. Subhanallah. Jadi kalaulah bunga itu diambil terus airnya itu, maka namanya wave. Namanya wave. Kalau bunga itu dibiarkan diambil oleh madu, maka namanya super brain. Kalaulah bunga itu diambil daripada buah, maka namanya anxiety. Jadi berartinya ini bunga, ini madu, ini buah. Complete. Okey. Kalau begitu kita belajar bahagian-bahagian tumbuh-tumbuhan. Kalau akar, iaitu untuk perawatan pusar ke bawah. Kalaulah batang pohon, itu mengambil di sini sampai ke pusat. Tapi kalau bunga, untuk apa? Untuk otak. Buah, untuk otak. Jadi kalau begitu, maka tiga-tiga ini yang diambil langsung daripada bunga, yang diambil daripada madu, yang diambil daripada buah, kesemuanya ini Allah ciptakan salah satunya ialah untuk berfungsi di otak. Dan otak itu ada tiga. Pertama, otak besar. Kedua, otak kecil. Yang ketiga, batang otak. Jadi oleh sebab itu, maka dengan pengambilan ketiga-tiga ini, dia membuat satu complete pengobatan khususnya di otak. Baik, apakah masalah yang selalu berlaku di otak? Ya, pertama ialah sama juga seperti tubuh badan kita.
iaitu berlakunya pembengkakan otak atau kelebihan cairan di otak, ya, atau kekurangan cairan di otak. Lebih, kurang, bengkak, luka, aksiden, orang yang stroke, pecah pembuluh darah, orang yang rosak jirim kelabunya itu, dia jadi apa? Dia jadi demensia, lupa, pikun, tak ingat. Atau dia boleh jadi juga daripada penyakit-penyakit seperti sawan tarik, epilepsi. Dia boleh jadi juga penyakit neuro. Dia boleh jadi Bell palsy dan boleh jadi penyakit jiwa. Apa tu? Bipolar, anxiety, dan juga boleh jadi schizophrenia. Dia boleh jadi stress, overstress. Dia boleh jadi gangguan-gangguan penyakit otak ni, maka ubatnya ialah bunga. Orang tua dulu buat mandi bunga. 7 bunga dia buat mandi. Untuk apa 7 bunga dia buat mandi ni? Untuk mendapatkan kesegaran balik fikiran dia. Ya, bukan untuk cepat jodoh. Yang itu jodoh ni tak siapa tahu ni. Ada 5 rahsia yang orang tak tahu ni. Itu rahsia Allah. Mandi pilah sampai 10 bunga pun. Ya, itu bukan cerita dia. Tapi kita cerita ni bagaimana bunga itu memberi impak kepada otak kita. Subhanallah, manusia ni dibedakan daripada haiwan. Manusia ini dibedakan oleh haiwan kerana ada otak. Manusia ini diturunnya para nabi untuk mengajak manusia itu kepada petunjuk. Kerana dia ada otak. Kalau dia majnun, dia gila, maka tidak lagi dia jadi mukallaf. Dia tidak lagi diberikan tanggungjawab untuk mengambil agama. Tapi selagi akalnya itu termasuk orang yang berakal, wajib kepadanya untuk menerima daripada ajaran yang dibawa oleh Rasul-Rasul kepada kita. Jadi itu ada di antaranya. Jadi oleh sebab itulah maka kesan yang berlaku pada akhir-akhir ini, kita ada, dunia ni ada fasa. Fasa 1, fasa 2 dan fasa 3. Pak dibagikan dunia ni ya. Fasa awal dahulu, ya, di zaman kita dahulu, kita tidak banyak sangat terdedah dengan racun. Racun pertanian kah? Daripada gelombang TV kah? Masa tu belum ada handphone. Ya, belum ada handphone. Kalau di tempat Pak Haji tu, satu kampung ada satu radio saja dengan cerita bangsawan. Cerita bangsawan. Kemudian, satu kampung tu ada satu TV saja. Ramai-ramai pakat pergi tengok kat situ. Masa tu dulu. Jadi orang pada waktu malam tidur. Tidur awal. Sebab apa? Sebab rumah jadi gelap. Kita gunakan lampu pelita minyak tanah tu. Kemudian, selepas itu, waktu telah mula berubah. Fasa yang pertama pergi kepada fasa yang kedua. Fasa yang kedua ini, kita sudah masuk lampu di rumah kita, elektrik sudah masuk dia punya TV. Ya, orang dah boleh tengok di setiap rumah TV-nya, radionya boleh buka. Ya, ada satu rangkaian Aku dan Dia. Itu lagu Aku dan Dia. Radio klasik, radio apa lagi? Radio banyak je radio, Pak Haji dah tak ingat dah sebagainya, semua jenis radio-radio tu. Tapi semua itu medan. Tu fasa yang kedua. Bila masuk sekarang ni fasa ketiga. Orang dah tak tengok TV dah, sikit-sikit tengok TV. Orang dah mula tak dengar radio dah. Orang tengok handphone. Orang tengok apa daripada handphone dan orang tengok daripada internet. Yang kita sebut media sosial. Maka di sinilah berlakunya kerosakan yang paling besar pada otak manusia. Maka berlakulah kerosakan pada otak manusia. Yang pertama sekali, dia akan membuat otak itu hilang pertimbangan kelakuannya. Dia sudah tak boleh kontrol diri dia. Kalau dulu, fasa pertama, fasa kedua, orang boleh kontrol. Kalau dulu, kuliah-kuliah tak banyak. Kuliah-kuliah kat masjid ni tak banyak, tak ramai. Tapi pun tak banyak maksiat.
Sekarang ni tiap-tiap malam ada kuliah dekat masjid. Tapi makin bertambah kuliah, semakin banyak lagi kerosakan. Kenapa? Ya, kenapa? Kerana kita duduk di fasa yang ketiga. Anak-anak ya sudah tidak menghormati ibu bapa lagi. Kemudian isteri juga sudah tak melayani suami. Suami juga tak melayani isteri. Dan juga berlaku kehancuran moral. Ya, ditambah lagi dengan dadah, drug, ditambah lagi dengan daun ketum, ditambahkan lagi dengan apa-apa lagi faktor-faktor lain yang mengubah tingkah laku manusia itu. Sekarang ini kita sudah boleh membaca ayat Quran dan kita nampak kesannya pada ayat Quran tersebut. Ulaika kal an'am balhum adall. Mereka ibarat binatang ternak. Maka malah lebih teruk lagi daripada binatang-binatang ternakan. Sebab apa? Sebab walaupun ada akal, walaupun turun Al-Quran, walaupun Rasul turun, tetapi jadi seperti haiwan. Ya, jadi oleh sebab itu kita tengok bagaimana bagaimana mereka mengadakan baru-baru ni ya, contoh ni. Apa dia mengadakan? Diundangnya daripada satu kumpulan muzik daripada negara luar buat pertunjukan di Malaysia. Sambil pertunjukan dekat Malaysia tu mengkritik Malaysia, menyanyi sambil minum arak, kemudian meludah mempertikaikan perundangan Malaysia. Jadi apa jadi ni? Apa dia jadi? Kejatuhan. Akhlak sudah tidak ada lagi. Dan kita tengok bagaimana anak-anak sudah tidak mau bekerja. Mau duduk rehat-rehat saja. Mau jadi anak-anak tokeh saja. Dan bila anak-anak sudah tak mau bekerja ini, implikasinya dalam keadaan ekonomi yang sedang merudum ini, maka implikasinya mereka akan berdagang di negeri sendiri. Mereka akan jadi borong gagak hitam mencari makan di tepi tong sampah orang. Percayalah apa yang Pak Haji sebut ni. Sebab apa? Sebab Allah tidak memberikan kepada mereka itu bukan disebabkan kerana orang lain itu kuat, tetapi kerana kemalasan, kerontohan akhlak dan juga akibat daripada fasa yang ketiga yang telah disebutkan. Nah, sekarang bagaimana kita nak merawat fasa yang ketiga ini yang berlaku pada alam ini? Ya, azan ya, kita berhenti sebentar. Macam mana kita nak off dulu macam mana? Alhamdulillah, Pak Haji sambungkan lagi ya. Maka di fasa yang ketiga ini zaman kerosakan yang dikatakan zaman ad-dukhan, yakni asap. Asap telah menutupi daripada pandangan mata kita sehingga kita tak jelas yang mana yang benar, yang mana yang salah. Jadi sampai begitu sekali. Jadi oleh sebab itu maka ada beberapa yang kita mesti lakukan. Yang pertama sekali kita perlu melakukan penyelamatan kepada umat ini. Maka bagaimana kita nak melakukan penyelamatan ini? Ini yang disebut kita harus bersyukur tadi ni. Syukur kita dijadikan, bersyukur Allah bagikan nikmat pada kita, bersyukur kerana petunjuk al-huda wal rasyad. Maksudnya petunjuk itu petunjuk yang Allah bagi pada hati kita. Ni mata kita ini, kalau Allah tak bagi cahaya, bukit terbakar pun kita tak boleh nampak. Itulah Allah bagikan kita petunjuk. Baik, nah. Sekarang kita kena melakukan kerja Nabi, iaitu dakwah. Kita harus membimbing umat ini. Bagaimana cara kita nak melakukan kerja Nabi? Kita kena melakukan perawatan. Perawatan itu mengikut Ibn Qayyim Al-Jauziyah,
pengobatan Nabi itu ada pada alamiah dan ilahiyah. Mengajak manusia itu kepada Allah dan Rasul. Mengajak manusia itu kepada ubudiyah lillahi wahdah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kata Ibn Qayyim Al-Jauziyah harus ambil juga yang bersifat alamiah. Pergabungan di antara keduanya inilah yang membentuk sebuah generasi sihat. Jadi yang alamiahnya ini. Bunga yang menghasilkan buah. Yang ini bunga yang diambil daripada airnya, dan satu lagi super brain, iaitu bunga yang diambil dalam bentuk madu. Jadi ketiga-tiga ini menjadi asas dalam pengobatan kita. Yang super brain ini diberi melalui lidah, yang wave ini diberi melalui mata, dan yang anxiety ini kita berikan juga melalui lidah. Lidah menyambung ke otak. Mata menyambung ke otak. Satu lagi iaitu yang kita beri melalui telinga, iaitu e-spray. Di sini banyak juga orang melakukan kesalahan. Katanya dia mendengar menggunakan telinga. Sebenarnya tidak ya. Telinga itu hanya corong saja. Orang dapat mendengar bukan kerana telinganya, tapi kerana otaknya. Kalau otaknya rosak, dia tak dapat menganalisa bunyi apa. Mata pun begitu juga. Dia boleh dianalisa apa yang dia lihat itu bila otak dia berfungsi. Jadi oleh sebab itu maka kita menggabungkan e-spray khususnya untuk telinga, kita spray pada waktu malam. Di belakang telinga ini, di mastod, di tempat yang keras ini, di kiri dan juga di sebelah kanan. Baik, boleh tak saya nak spray di bahagian depan? Boleh. Di mana? Di bahagian cuping telinga ini. Ya, ini boleh kita spray di sebelah kanan dan juga sebelah kiri menggunakan e-spray. Supaya apa? Supaya dia boleh pergi ke otak melalui telinga. Kemudian, lepas telinga, ingat ya, baru kita bagi ikut mata. Sebab dalam Al-Quran, Allah cerita telinga dulu. Kemudian Allah cerita pendengaran dulu. Kemudian Allah ceritakan penglihatan. Jadi kita jangan bersalahan. Jangan bersalahan. Maksudnya kita berikan pendengaran dulu. Kemudian baru kita bagi dia dengan penglihatan. Ya. Dan semua ayat Quran tak bersalah. Tak bersalahan. Pendengaran, penglihatanmu. Pendengaran, penglihatanmu. Ya. Tidak pernah menyalahi. Baik. Kemudian kedua ini, super brain dan anxiety ini kita berikan dia melalui di bawah lidah. Di bawah lidah. Ya. Jadi kalau susah sangat nak spray di bawah lidah, boleh juga spray dalam air, lalu boleh minum air tersebut. Boleh. Ya, jadi oleh itu adalah cara bagaimana kita nak memasukkan bunga di dalam tubuh badan kita. Nah, bunga itu bahagian kepala. Bunga itu untuk jirim kelabu. Bunga itu untuk otak besar, otak kecil dan pangkal otak. Jadi itu adalah di antaranya. Menggunakan terapi bunga. Tapi dalam bentuk-bentuk yang berbeza. Jadi insya-Allah ini untuk ubat apa ya? Untuk semua ubat. Untuk semua ubat bagi fasa ketiga dunia, mereka yang banyak tengok handphone, mereka yang banyak tengok komputer, mereka yang banyak tengok laptop, mereka yang banyak melihat program-program entertainment yang ada dalam handphone dan sebagainya, yang main game sampai waktu malam, yang tengok filem lebih daripada 9 jam. Jadi ini kesemuanya itu harus diperbaiki. Kalau kita tak baiki, kita akan berada di fasa yang keempat. Baik, sekarang kita masuk fasa keempat sikit. Apa yang akan terjadi? Fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga, fasa yang keempat. Fasa yang keempat ini ialah fasa kehancuran. Fasa yang tidak ada lagi pertimbangan budi pekerti akhlak. Fasa yang tidak ada lagi pertimbangan kasih dan sayang. Fasa tentang hidup manusia ini akan sering bunuh-membunuh. Hancur menghancur. Ya, pertimbangannya tidak ada pada pertimbangan kasih sayang. Sama-sama saudara. Yang penting, maka pertimbangannya itu adalah pertimbangan untuk kepentingan diri sendiri sahaja. Baik, oleh sebab itu, Alhamdulillah,
kuliah kita pada malam ini Pak Haji minta maaf ya. Kita bercadang nak buat 2 jam tapi 1 jam saja sebab ada meeting ya yang sebenarnya akan diadakan. Baik, namun begitu Pak Haji buka untuk pertanyaan 1-2 soalan yang boleh dikemukakan. Tulis ya, tulis dekat situ nanti Pak Haji baca. Baik. Ya, terima kasih pada Ibu Sugiyati ya yang telah menulis fasa-fasa yang ada ini. Masya Allah ya. Tapi yang Pak Haji nak sebutkan, keempat-empat herba ni adalah salah satu daripada herba yang sangat penting yang harus kita ada. Kan di rumah kita semua kena ada herba ni. Okey. Alhamdulillah. Kalau tidak ada apa-apa pertanyaan ya, kita akan jumpa lagi. Terima kasih semua yang telah mengikuti. Okey, selamat menggunakan herba ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini fasa yang kedua. Setelah Pak Haji silap. Ya, Pak Haji ingat kok habis pukul 9 rupanya habis 9.30. Oh, ada setengah jam lagi. Okey, maaf ya. Maaf. Okey, kita boleh teruskan lagi. Ya, jangan pergi ke mana-mana. Jadi itu di antaranya, alhamdulillah kita sambung sikit lagi. Okey, daripada bunga. Bunga, kita ambil airnya, bunga, kita ambil buahnya, bunga, kita ambil madunya. Daripada ketiga-tiga ini, yang mana yang terkuat? Yang mana yang terkuat? Jawapannya tidak ada yang lebih kuat, melainkan apa yang telah ditunjukkan di dalam Al-Quran. Apa dia? Madu. Bunga yang diambil oleh lebah. Dan lebah ini, dia sangat pandai memilih. Lebah tak pernah salah pilih bunga tau. Kalau bunga beracun, lebah tak ambil. Sebab apa? Sebab Allah yang memberikan ilham kepada lebah. Maka tidak pernah silap lebah ni. Jadi kalau begitu, madu yang diambil, yang dihasilkan oleh lebah itu daripada bunga terpilih. Bunga-bunga terpilih. Subhanallah. Masya Allah. Jadi ada juga orang yang sebut, apa perbezaannya kopi musang, kopi luwak dengan kopi biasa. Dia kata kopi musang tu lebih sedap. Pasal apa? Sebab musang yang pilih. Yang ni taklah betul macam tu ya. Ini musang muka ada wahyu. Ya, kalau lebah ada wahyu. Ada sandaran. Ya, jadi oleh sebab itu maka kita kena lihat di sini bahawa madu itu madu yang terpilih daripada bunga yang terpilih. Tetapi sebelum kita nak menggunakan madu ini, kita kena beriman dulu. Sebab kalau kita tidak ada iman, madu ni dia tak berfungsi dalam tubuh badan. Oh, kalau begitu macam mana orang yang tak beriman yang mengambil madu dan juga sembuh? Bagaimana dia boleh berfungsi? Ya, di sini keimanan orang-orang yang bukan Islam dengan keimanan orang Islam berbeza. Sebab orang Islam itu imannya ialah penyembuhan itu bukan pada asbabnya, tapi daripada Allah. La syifaa illa syifauka. Tiada yang menyembuh melainkan engkau ya Allah. Jadi penyembuhan itu datang daripada Allah. Jadi kalau penyembuhan daripada Allah, kenapa dalam Quran mengatakan madu itu syifa'ul linnas? Supaya manusia ini berikhtiar menggunakan daripada asbab madu tadi, maka yang sembuhnya ialah daripada Allah. Macam mana nak faham ni? Keliru juga kadang-kadang Pak Haji cakap ni. Ada yang kata, aku keliru lah macam ni kuliahnya. Jangan keliru. Tongkat yang ada pada Nabi Musa itu
Allah suruh Nabi Musa memukul laut. Bila Nabi Musa memukul laut, tiba-tiba laut terbelah menjadi jalan untuk 12 suku Bani Israel. Tetapi yang menjadikan jalan itu, apakah tungkat itu? Bukan. Yang menjadikan jalan itu ialah Allah. Kalau yang menjadikan jalan itu Allah, kenapa Allah suruh Nabi Musa pukul? Yang ni kalau tak faham betul, keliru nanti ni. Nanti keliru. Supaya apa? Supaya Nabi Musa itu memukul itu sebagai seorang hamba. Hamba itu harus berikhtiar. Jika kita sakit, carilah obatnya. Tapi yakinlah, maka kesembuhan itu datang daripada Allah. Walau bagaimana cara pun. Iaitu, ketika dia mencari obat, Allah memberikan dia jalan untuk dapat obat yang betul. Maka itu datang daripada Allah. Jadi itu yang kita kena ingat, kita kena faham. Ya, kenapa kita dijadikan Allah? Ini kita kena boleh jawab. Kita dijadikan Allah, banyak orang kata kita jadikan Allah untuk beribadah kepadanya. Sebab ayat Quran sebut begitu, memang betul. Betul. Tetapi yang lagi tinggi apa dia? Allah jadikan kita ini untuk bersyukur. Untuk kita bersyukur dengan apa nikmat yang Allah bagi kepada kita. Lambang syukur itu ibadah. Maka kita buat ibadah itu kerana syukur. Kerana kalaulah kita kata kita ibadah itu yang menjadi dasar utama, ingat, Allah itu tidak bertambah kekayaan keagungannya kerana ibadat kita. Dan Allah itu juga tidak akan miskin, takkan kurang, wa na'udzubillah, kalau sebab durhakanya kita. Jadi oleh sebab itu kita buat itu kerana syukur. Jadi apabila Rasulullah itu ditanya, bukankah engkau ya Rasul sudah dijanjikan syurga, apakah aku tak ingin jadi hamba yang bersyukur? Syukur kita ini untuk mensyukuri. Syukur apa? Itu yang Pak Ji sebut tadi, ada 3. Syukur kita dijadikan. Kemudian syukur kita diberikan dengan pelbagai pemberian daripada Allah. Udara yang Allah beri. Ada Allah charge udara itu berapa jumlahnya? Tidak di-charge. Yang ketiga, syukur Allah bagi petunjuk. Allah bagi petunjuk kepada di hati kita. Allah lahirkan kita sebagai Muslim, sebagai orang yang beriman kepada Allah. Itu perlu kita syukuri. Itu adalah di antaranya. Baik. Maka apabila kita mengambil herba, beda ada antara orang yang mengambil herba ni, orang-orang yang beriman dengan orang-orang fasik. Beda. Afatu'minuna bi ba'dil kitab, bukan ayat tu. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Adakah sama orang-orang yang beriman dengan orang fasik? Adakah sama orang-orang yang sakit yang mengambil obat dengan orang-orang yang sakit yang ambil ubat, orang beriman dengan orang yang fasik? Beda. La yastawun. Allah kata tak sama. Tak sama. Sebab apa? Sebab berdirinya orang yang mengambil ubat, orang yang beriman yang mengambil ubat, mereka mengambil dalam akidah. Ini yang disebut oleh Ibn Qayyim Al-Jawziyah, bahawa dia mesti ada sifat ilahiyahnya. Macam mana kita nak kenal sifat ilahiyahnya, sifat ketuhanannya, kalau kita tidak ada tauhid, kalau kita tidak ada akidah yang betul. Jadi oleh sebab itu, maka kita berhati-hati. Allah bagikan kesembuhan sesudah kita mengambil 4 herba ni. Itu juga kurnia Allah. Teman-teman kita yang bekerja di kakao Indonesia, koko, coklat di Aceh. Kita tengok macam mana Allah bagikan kejayaan. Ketika kita spray dengan POC, bagaimana bantalan-bantalan bunga yang keluar daripada sejengkal di atas bumi, terus sampai ke ranting kecil. Ini kesemuanya jangan jadi hijab kita daripada melihat Allah. Sebab itu ketika kita lihat,
Kita kena sebut apa? Banyak orang sebut subhanallah. Bukan. Sebut Masya Allah. Masya Allah. Kita kena sebut begitu. Bila kita lihat satu benda yang satu benda yang luar biasa lah. Masya Allah. Ketika kita duduk di tempat yang tinggi atas gunung, Allahu Akbar. Itu. Ketika kita lihat ada berhala-berhala, kita sebut la ma'bud illallah. Kita lihat begitu. Membuatkan kita itu sentiasa sadar bahawa pengobatan ini sebenarnya milik Allah jua. Jadi oleh sebab itu kita guna. Baik. Waktu mana kita nak guna? Waktu yang paling terbaik kita guna ialah ketika kita sedang berada di pinggir malam. Apa makna di pinggir malam itu? Iaitu ketika waktu malam selepas solat isyak. Sebab apa? Sebab itu kita nak berjumpa dengan waktu tidur. Waktu tidur. Ketika kita guna itu, kita guna super brain, kita guna anxiety, kita guna e-spray, kita guna wave sebelum kita tidur, maka Allah menghadiahkan kepada kita tidur yang berkualiti. Ini anugerah lagi. Di mana anugerahnya? Cuba kita tengok berapa ramai orang yang tak boleh tidur malam. Tetapi oleh kerana tak terbiasa dengan zikir, tak boleh tidur malam pun tak boleh diiringi dengan zikir. Jadi itu yang kita kena mensyukuri, belajar. Kalau Allah Ta'ala jadikan kita tak boleh tidur pada waktu malam, seperti Khalid Al-Walid, juga tak tidur juga pada waktu malam, kita kena ingat bahawa Allah tak pernah tidur. Satu. Yang kedua, jangan sampai kita tidak berzikir kepada Allah. Terus sepanjangnya. Kita bersyukur saja. Ya Allah, kau jadikan aku pada malam ini insomnia. Tak boleh tidur pada waktu malam. Nah, aku berikan sebagai syukurku kepadamu dengan aku akan sepanjang malam, aku akan berzikir padamu. Dua anggota yang tak boleh rosak daripada kita ialah lidah dan hati. Lidah untuk aku berzikir padamu, ya Allah. Hati untuk aku mengingatimu, ya Allah. Syukur dengan dua organ ini. Jadi sebab itulah maka bila kita ambil herba ini, ambil pada waktu malam. Supaya kita dapat tidur. Bila kita dapat tidur itu, maka berlaku self-repairing. Dia kena tidur dulu. Karena malam itu Allah jadikan waktu istirahat pada manusia. Malam itu doktor yang berada dalam tubuh badan manusia ini bekerja. Ya, bila kita faham, bila kita baca wa iza maritu fa huwa yashfin. Bila aku sakit dia yang menyembuhkan. Siapa yang ini dia? Dia yang ini Allah. Lalu Allah menitipkan, Allah kirim doktor dalam tubuh badan kita. Hari-hari kita jumpa dengan virus. Hari-hari kita jumpa dengan bakteria. Hari-hari kita jumpa dengan kuman. Tetapi kenapa kita sakit hari ini, sihat besok. Lusa sakit balik. Sakit dan sihat itu bergantung pada doktor yang bekerja dalam tubuh badan kita. Tidak ada siapa yang dapat melarikan dirinya daripada ujian kesakitan. Ya, jadi ujian kesakitan ini kenapa tidak sembuh-sembuh? Karena doktor yang ada tidak boleh berfungsi untuk merawat. Kenapa doktor tak boleh rawat? Kerana tak boleh tidur malam. Cara mudah untuk kita faham. Tidak ada mobil yang dapat, tidak ada kereta yang boleh kita rawat dia, baiki enjinnya ketika dia sedang berjalan. Harus berhenti. Tidur. Jadi Allah ciptakan waktu malam itu gelap. Jadi kadang-kadang kalau cerah pun cerah bulan. Jadi di kamar kita, dalam tempat perawatan tak boleh ada pancaran. Daripada laptop kah, daripada komputer kah, daripada handphone kah, tak boleh ada. Dan mesti dalam kamar tidur kita itu gelap. Kalau ada pun cahaya, cahayanya adalah sekuat cahaya bulan saja. Subhanallah. Jadi Allah menciptakan, maka keluarlah bulan. Yang Allah ciptakan pas-pas, orang kata. Elok-elok saja kedinginannya untuk orang boleh tidur. Kemudian Allah ciptakan kegelapan ini membuat
dunia menjadi sepi. Sepi itu suatu keindahan. Kata Ustaz Faizal Sufi, sepi itu suatu keindahan. Apa indahnya kepada sepi? Kerana dalam sepi itu dia boleh mengingati, dia boleh bertadabur, dia boleh fikir dan zikir tentang Allah. Itu di antaranya, ya. Jadi maksudnya mesti kita ambil begitu. Dan minum air apa? Air hangat. Kenapa kita minum air hangat? Nak bagi dia tidur. Atau ambil susu hangat. Bolehkan dia tidur. Pasal apa? Ketika kita ambil air hangat, kehangatan itu akan berada di perut. Yang menyebabkan semua sistem kita akan bertumpu di perut, yang membuatkan otak kita relax. Dibantu lagi dengan 4 produk yang kita gunakan tadi di mata, di telinga, di lidah. Maka dibantu lagi dengan kegelapan yang seperti ciptaan Allah. Maka di situ dia akan dapat deep sleeping. 0.5 Hz hingga 4 Hz. Pada keadaan deep sleeping ini, doktor bekerja semula dalam tubuh badan kita. Dan membuatkan kita bangun pada esok hari dengan apa? Dengan fizik yang cergas dan mempunyai, orang kata, mental yang damai, tenang dan sebagainya. Jadi Masya Allah, ya. Baik, itu adalah antaranya. Okey, seterusnya, daripada herba ni, kita ambil pada waktu malam. Yang kedua, waktu yang terbaik adalah waktu perut kosong. Bila perut kosong? Waktu pagi, malam, sebelum tidur, ataupun selepas solat isyak, dan waktu pagi, selepas solat subuh. Sebelum kita makan apa-apa. Perut belum ada apa-apa lagi. Dia ready untuk menerima daripada herba yang kita bagi. Kita ambil pada waktu pagi. Dan waktu yang ketiga yang paling bagus ialah 1 jam selepas makan pada tengah hari. Terbaiknya pada waktu petang. Itu adalah di antaranya. Baik. Cumanya bagi mereka yang mempunyai sakit yang kronik, kanser stage 4, ada rheumatoid arthritis, ada masalah mata dan penglihatan, ada masalah kepada saraf, ada masalah di sleep disc. Bagi mereka yang mempunyai masalah-masalah yang berat seperti ini, ataupun ada fibroid dan sebagainya, 2 perkara jangan sentuh. Iaitu pertama, gula, yang kedua, nasi. 2 hal ini jangan sentuh. Kalau sentuh gula dan juga nasi, maka tubuh badan kita akan kembali menjadi asid, menjadi asam, menjadi racun. Jadi bila dah ada asid, ada asam, ada racun ini, maka kita akan kekurangan satu juzuk, iaitu apa dah? Oksigen. Walaupun Allah memberikan gratis, Allah bagikan percuma, ya, free oksigen ini, tapi manusia tak mau ambil oksigen daripada udara. Apa sebab Pak Ji kata manusia tak mau ambil oksigen daripada udara? Sebab mereka telah memendekkan pernafasannya. Bernafas macam ni. Macam tu. Dia tak boleh nafas panjang. Kenapa dia jadi pendek? Sebab dia makan nasi dan juga dia telah mengambil nasi dan juga dia mengambil gula. Jadi nasi dan gula ini menyebabkan tubuh badan kita terjadinya disebut acidosis. Acidosis. Iaitu asid dalam badan kita, pH itu adalah begitu tinggi. Jadi apabila ada acidosis, dia berlaku hypoxia. Kalau setengah ditulis hypoxia, ada setengah disebut hipoxia. Hypoxia ini ialah kerana kekurangan oksigen. Dengar apa yang Pak Ji sebut ini, nanti kita bawa dalam kuliah kita ke depan. Apa dia, ya? Tidak ada orang yang mati kerana breast cancer. Tak ada orang yang mati kerana kanser. Orang yang mati itu bukan kerana kanser, tetapi kerana hipoxia.
Apa itu hipoksia? Kekurangan oksigen. Orang yang kena COVID-19 yang meninggal itu bukan kerana virusnya itu, tetapi kerana hipoksia. Sebab apa dia kena hipoksia ini? Kerana ketika dia kena virus, pertama dia tak boleh tidur. Tak boleh tidur itu meningkatkan asidosis. Yang kedua, dia makan nasi. Yang ketiga, dia minum teh manis. Teh manis. Jadi akibatnya dia tak boleh nafas. Bila dia tak boleh nafas, oksigen kurang dalam tubuh badan kita, sakitnya seperti ditikam oleh jarum di semua tempat. Seperti dipotong oleh pedang yang tajam. Maka dibawa ke rumah sakit. Lalu diberikan bantuan pernafasan. Lalu ditidurkan. Kenapa perlu tidur? Kerana nak meningkatkan sistem imun dia. Ada yang selamat, ada yang meninggal. Baik. Meninggalnya sebab COVID-19 kah? Bukan. Meninggalkan sebab apa? Kerana hipoksia. Hipoksia. Kekurangan oksigen. Nak bernafas tak boleh. Sama juga orang yang kena penyakit kencing manis. Dia meninggal bukan sebab gulanya. Kerana hipoksia. Kerana asid yang terlalu tinggi dalam tubuh badannya itu, kerana gulanya yang tinggi. Orang kanser. Kanser tak akan membunuhmu. Yang akan membunuhmu ialah hipoksia. Kekurangan oksigen. Jadi ini betulkah dengan teorinya? Subhanallah, kalau di tempat Pak Haji ni ada satu herba. Ya, satu herba, iaitu herba kita, iaitu kita panggil CHAS spray. CHAS spray untuk cancer stage 4. CHAS spray. Ini. CHAS spray. Untuk cancer stage 4. Pasti sekali kalau ada yang mengikuti kuliah ni terdiri pada doktor-doktor, Pak Ji minta maaf. Ya, kita bukan macam yang Pak Ji sebut tadi. Bukannya bumi lawannya langit, bukan. Langit itu pelengkap pada bumi. Bukan siang lawan malam. Malam itu pelengkap pada siang. Kita kena lihat dekat sini ada satu perkara besar iaitu ini, CHAS spray ni. CHAS spray ni bukannya ada active ingredient daripada herba tertentu. Dia hanya menukarkan alkali dalam tubuh badan, asid dalam tubuh badan menjadi alkali. Bila tubuh badan kita menjadi alkali, maka oksigen akan makin banyak kita ambil. Jadi menyebabkan orang itu, dia akan, kansernya itu makin mengecil, makin mengecil, makin mengecil. Ya, mungkin ramai orang yang tak percaya. Pak Haji mempunyai banyak dokumen bukti orang yang sembuh. Yang pentingnya kita cuba dulu. Cuba. Spray dulu tengok dalam air. Kita minum tengok. Atau kita spray juga di bawah lidah. Kita tengok betul tak dia mengecil. Ya, sebelum kita nak kemo lah, nak laser ke apa semuanya, cuba spray tengok. Betul atau tidak. Nah, itu ada antaranya. Baik. Oleh sebab itulah maka di dalam kita mensyukuri nikmat Allah yang memberikan oksigen pada kita, ada manusia yang tak mau mengambil dia punya oksigen tersebut. Sama juga ketika Allah menciptakan syurga, Allah menciptakan neraka. Allah cipta manusia itu untuk diberikan syurga. Allah ciptakan manusia ini untuk diberikan syurga. Tetapi kenapa manusia tak dimasukkan semua ke dalam syurga? Sebab manusia menolak. Menolak perutusan Rasul. Menolak Alkitab. Al-Quran yang diturunkan. Menolak petunjuk. Yang kita kata huda ar-rasyad tadi. Jadi oleh sebab itulah maka hidayah itu apabila kita tolak, maka mereka menolak syurga yang Allah sediakan. Begitu juga dengan kita hari ini. Manusia menolak oksigen. Bagaimana manusia menolak oksigen? Dia ambil nasi. Ya, ini khususnya bagi orang sakit ya, yang Pak Ji sebut ni orang sakit. Kalau orang tu ya dia sihat, bismillah. Ya. Dan dia ambil gula. Nasi, gula dan dia tak dapat tidur. Ini asid dalam tubuh badannya itu jadi asidosis. Bagaimana nak sembuh? Walaupun makan herba macam-macam lah, makan herba tak sembuh. Kita kena ingat bahawa syarat kesembuhan itu mesti jaga pantang-pantangnya. Kita dah tanam dah pokok elok-elok, kena ada pagar dia. Pagar dia. Jadi oleh sebab itu pembacaan pengobatan
dalam ilmu herba ini, dia mesti lihat juga pada pantangnya. Nabi pernah juga menahan Sayyidina Ali daripada makan kurma. Ya. Kerana Sayyidina Ali baru saja baik demam. Jadi ada benda yang menjadi pantangan itu. Jadi itulah yang Pak Haji nak sampaikan supaya kita semua faham dan kita mengerti. Supaya jangan tangan kanan mendirikan, tangan kiri merobohkan. Herba dah makan betul dah. Tapi kenapa tak sembuh lagi? Saya telah mencincang dia dengan kuat. Pisau telah saya tajamkan. Sekuat tenaga saya pukul. Tapi kenapa tidak putus? Kenapa tak putus? Jadi itu sebabnya kita tidak pernah mengkaji. Tadabur, fikir dan zikir. Kena cari solusinya. Kena cari jawapannya. Dan inilah keistimewaan yang ada pada umat Islam. Sebab tu Allah mengajar Quran tu. Apakah kamu tak berfikir? Apakah kamu tak melihat? Apakah kamu tidak, wahai orang yang berakal? Oh, subhanallah. Ini semua men-triggerkan kita untuk apa? Trigger untuk kita berfikir. Kita tengok kejayaan bangsa-bangsa yang lain kerana mereka mengembangkan alam fikirnya. Menuntut ilmu. Sebab itu, kalau tak salah, Pak Haji, Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan, aku suka kalau zakat itu diberikan pada penuntut ilmu. Kenapa? Kerana ilmu itu mengeluarkan dia daripada kefakiran dan juga kemiskinan. Ilmu. Orang sebut K-ekonomi, K-ekonomi bahasa Indonesia. K-ekonomi, knowledge economy. Ya, knowledge economy. Subhanallah. Kita orang Islam, bila kita mula mengkaji, mula berfikir, subhanallah, Allah akan berikan petunjuk. Allah boleh berikan kepada kita petunjuk. Lagi bersih hati kita, lagi banyak kita mengingati Allah, lagi petunjuk datang melimpah kepada diri kita. Di mana kegagalan kita? Di mana kegagalan pada umat Islam? Kerana bila mereka tidak membersihkan diri mereka. Jadi oleh sebab itulah, maka Pak Haji sebut ada 4 perkara ini. Dan salah satunya ada satu buku, Pak Haji tulislah. Ini ringkasannya, hanya 20 halaman saja. Prinsipal dalam pengobatan herba. Salah satunya ialah kamu hapuskanlah asid dalam tubuh badan kamu. Antaranya apa dia yang boleh menyebabkan asid? Itulah yang Pak Haji sebut makanan. Yang kedua, sembelit. Dah tak buang air besar 3-4 hari. Seminggu sekali sebagainya. Sembelit. Bila sembelit macam tu racun naik ke dalam tubuh badan kita. Ya, dia jadi racun dalam tubuh badan. Kena cari herba yang bersifat lazatif. Ringan. Nabi kata, sena wa sanu. Orang kita tak tahu sena tu apa ya. Sena tu apakah pokok gelenggang. Ataupun sena tu adalah pokok Cina maki. Atau sena makiah. Ataupun kasia alata. Pokok gelenggang. Ni pendapat-pendapatnya banyak. Sena tu apa, sanut tu apa pula. Carilah. Kita akan jumpa nanti. Akhirnya kita akan jumpa. Jadi, bila sudah kolon itu dibersihkan, kolon klinsing, maka keracunan tubuh badan itu keluar daripada badan kita. Nah, pada ketika itu, herba mula berfungsi. Cuba kita bertanya orang yang sakit teruk-teruk tu. Apa dia punya pertanyaannya? Sembelit tak? Sembelit. Oleh sebab itu, dalam kajian yang dilakukan oleh Dr. Bernard Jensen ya, dalam ilmu iridologi mengatakan bahawa salah satu penyakit utama manusia ialah congested colon. Kolon yang tersumbat. Cara dia macam mana? Barat memperkenalkan chia seed. Dulu sebelum wujudnya chia seed ni, dia ada psyllium khas. Psyllium tu dia punya apa kita punya peran gitu. Psyllium khas. Okey. Tapi kita apa dia? Kita apa yang menjadi pelawas pada kita? Madu. Madu yang mana satu? Banyak ni. Madu tualang, madu hutan, madu bukit, madu gunung. Atau madu trigona. Trigona yang lebah, yang tak ada sengat tu. Ya. Ada itama, ada torasika,
Yang mana satu ni? Yang mana satu? Jadi kita kena cari ya. Akhirnya bila kita cari maka kita jumpa. Kita tengok bagaimana negara Australia memperkenalkan Manuka. Manuka. Mereka boleh jual dengan harga tinggi. Dunia bukan orang Islam pun. Mereka jual makanan sunnah. Kerana mereka yakin. Kita tengok di Singapura. Mana ada punya madu lebahnya. Hutan batu dan sebagainya. Tapi mereka guna madu yang digunakan. Dalam hadis Nabi SAW. Kita tak tahu tentang madu. Tak tahu. Kita adalah orang yang tidak tahu orang-orang yang bukan Islam ketika mereka meninggalkan agama mereka, mereka meninggalkan agama mereka, mereka jadi mulia. Tapi orang Islam bila dia tinggal agama dia jadi hina. Dia jadi hina. Jadi oleh sebab itu maka balik pada tip Nabawi ini, maka kita yakin alamiah, ilahiyah, gabungan alamiah dan ilahiyah ini, maka kita yakin la syifa'a illa syifa'uka. Itulah keindahannya. Berakhir pada semua usaha ialah bertawakal kepada Allah. Indahnya menjadi seorang Muslim. Okey, terima kasih semua kepada yang mengikuti Pak Haji. Alhamdulillah pada malam ini ya, kita tak buka pertanyaan. Nanti kita sambung lagi pada minggu depan, hari Senin pada waktu malam. Ya, fikir-fikirkan. Ini haba dia. Dengan izin Allah. Allah bagikan kesembuhan pada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.